Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan bagaimanakah kita boleh mendapatkan kila permintaan bagi satu barangan mengikut kaedah atau teori pencurangan penggunaan sud atau marginal. Dalam ekonomi dipanggil marginal ataupun sud. Ini konsep baru ni, saudara-saudari. Saya mengulangi kembali kepada kuliah saya yang awal dulu tentang kila permintaan. Melalui teori ataupun mengikut teori kepuasan, kepuasan, kita dapati bahawa kila permintaan bagi satu barangan adalah mencurun ke bawah daripada kiri ke kanan. Ini kuantiti, ini harga. Itu kita dah faham, ya tak? Setiap individu yang meminta satu barangan itu, dia akan cuba memaksimalkan kepuasan mereka masing-masing, dan daripada teori kepuasan itu kita dapati bahawa kila permintaan satu barangan itu mencurun ke bawah daripada ke kanan. Iaitu apabila harga tinggi, dia beli sedikit, harga murah, dia akan beli banyak. Jadi keloknya turun ke bawah ke kanan. Hari ini saya nak terangkan satu lagi kaedah untuk membuktikan bahawa kila permintaan bagi satu barangan ini akan mencurun ke bawah daripada ke kanan. Teorinya sama, keputusannya sama, iaitu mencurun ke bawah. Kila permintaan satu barangan untuk mencurun ke bawah daripada kiri ke kanan. Untuk menerangkan tentang teori kecurangan menggunakan sud ini, pencurangan menggunakan sud, pencurangan menggunakan sud atau ni dia. Teori kecurangan menggunakan sud ataupun marginal. Teori kecurangan menggunakan marginal. Istilah ni dua, sama istilahnya. Pasal setengah buku menggunakan sud, setengah buku kalau dalam bahasa Inggeris dia disebut marginal. Saya nak ambil contoh satu, yang paling mudah sekali dalam kehidupan kita, dalam kelakuan kita, saudara-saudari. Saya nak ambil contoh. Kamu main bola tak? Kalau lelaki main bola sepak kan? Okey, berapa orang yang main bola sepak? Satu pasukan berapa orang? 11 orang bukan? Yang satu lagi pasukan 11 orang. Yang ada penjaga gol, dia ada fullback dia, ada midfield dia, ada striker dia dan sebagainya lah. Kamu pun tahulah macam mana main bola kan? Yang perempuan dia main netball. Saya tak tahu berapa ramai yang masuk main netball. Saya tak main netball. Okey. Kalau kamu tengok, kalau kamu main bola, kamu berlari tak? Berlari bukan? Dan daripada ramai-ramai yang main bola itu, siapa yang paling banyak lari? Siapa yang paling banyak lari? Saya ingat orang yang main bola yang beranan dia sebagai midfield itu, dan juga yang strikernya, dia akan banyak lari bukan? Fullback juga akan banyak lari. Yang tak banyak lari siapa dia? Penjaga gol bukan? Betul? Okey, dia main 45 minit. First half 40 minit. Dia lari tu betul-betul dia main. Oh, hebatlah kamu main sungguh-sungguh 100%. Sungguh-sungguh nak menangnya. Lepas kamu apabila referee tiupkan whistle tamat permainan, berhenti permainan, kamu lari ke mana? Kamu lari pergi tepi
padang, bukan? Apa yang kamu rebut? Di tepi padang itu ada orang jual buah, ada orang jual air, ada orang jual nasi. Ada 3 warung di tepi padang itu. Kemana kamu cari? Kamu lari rebut nasi tak? Tidak. Kamu rebut buah tak? Tidak. Kamu apa yang kamu rebut? Kamu akan rebut air, bukan? Berebut kamu air. Pasal apa? Pasal kamu haus. Orang yang paling banyak lari, dia yang paling haus. Kamu perasan tak? Apabila kamu pergi tepi padang itu, kamu berebut, kamu katakanlah kamu striker. Kamu lari pantas. Turun naik nak bantu pasukan kamu menang. Kamu akan rebut air. Semua orang akan rebut air. Ada 22 orang yang akan berebut air. Air. Pakcik yang jaga warung itu kan kelang kabut, bukan? Betul tak? Kamu rebut air. Kalau air itu percuma, maka kita dapati orang akan berebut. Ada di antara, kalau saya lihat dulu semasa saya muda-muda dulu masa sekolah main bola, kita dapati bahawa ada yang berebut, ada single kawan pun tolak kawan pasal dia nak dulu, pasal dia haus sangat. Betul? Okey. Kalaulah pakcik warung itu pandai, kalau dia bagi percuma, semua akan berebut. 22 orang, dia tak terlayan. Jadi apa yang harus dibuat? Pasal semua berebut? Okey. Sekarang pakcik cakap, okey, saya lelong air ni 50 sen. Daripada 22 tu mungkin 15 angkat tangan. Boleh tak satu gelas tu dibagi kepada 15 orang? Tak boleh. Seorang mesti pegang satu gelas. Dia minum. Dia akan berebut, dia singgol kawan. Kalau ada 15 orang pada 50 sen harganya, orang masih ramai yang berebut, ada 5 orang, pakcik tu pandai. Apa dia buat? Dia naikkan kepada 60 sen. Nampak? Ramai tinggi tak? Daripada 15, ada tak 15 yang akan berebut? Mungkin tinggal 10 orang. 10 orang berebut lagi. Pakcik itu pandai. Okey, sekarang saya naikkan ke 80 sen satu gelas. Siapa nak? Daripada 10 orang tu mungkin tinggal 2 orang. Boleh bagi satu gelas tu untuk minum 2 orang? Tidak. Dia satu gelas seorang je. Sekarang pakcik cakap, okey, kamu berdua, kalau 80 sen kamu nak bayar kan? Jadi pakcik itu bercerdik. Sekarang saya jual RM1 satu gelas. Gelas yang pertama ni RM1. Daripada 2 orang tu mungkin tinggal seorang aja. Seorang aja yang nak beli. Apa maksudnya di situ? Maksudnya pada gelas yang pertama tu, bagi si A ni, dia main midfield, dia lari paling banyak, dia paling penat, dia paling haus. Dia sanggup, dalam fikiran dia menilai bahawa gelas yang pertama itu utility atau kepuasan yang dia perolehi adalah sama dengan RM1. Apabila dia dapat, dia duduk diam saja, dia minum. Habis cepat. Lepas tu dia berebut lagi tak? Tak nak. Pakcik letakkan RM1 lagi. Ada orang beli tak? Mungkin tidak ada.
Kalau 80 sen, ada yang tadi, yang seorang lagi tadi kan. Tadi kan tinggal 2 orang. Yang kedua tu, dia nak bayar 80 sen. Dia cakap, okey, saya bayar 80 sen. Saya enggak bayar. Kenapa? Pasal si B ni, pemain yang kedua tadi tu, si B ni, dia menganggap bahawa atau memberi penilaian kepada gelas yang kedua tadi tu. Kelas yang pertama si A dah ambil kan. Kelas yang kedua itu sama dengan 80 sen. Kepuasannya utility dia 80. Ataupun kalau kita balik semula, cerita dia ialah kalau si A tadi, gelas yang pertama dia nak sanggup bayar RM1 gelas yang pertama. Dia masih haus tak? Dia masih haus bukan? Okey. Gelas yang kedua dia nak bayar RM1 tak? Dia tak mahu. Pasal kenapa? Pasal dia cakap, aku sudah tidak berapa haus seperti yang keadaan yang pertama tadi. Faham? Dalam fikiran dia, kalau dia jual 80 sen pun aku tak beli. Pasal dia cakap nilai dia tak sampai pun 80. Nilai kepuasan dia tadi, kalau kita boleh nilai dalam angka, nilai dia bukan 80 utility. Tapi dia cakap nilai dia dalam fikiran, bukan dia sebut dalam tulisan, tidak. Dalam fikiran dia cakap, oh, kalau 60 sen aku belilah. Jadi maksudnya apa? Gelas yang kedua, kalau pak cik itu nak jual pada harga 60 sen, dia akan beli. Jadi kita dapati kalau harganya RM1, dia beli 1. Ini kelas yang pertama. Betul? Utility atau harga sini. Utility marginal, UM kosong. Gelas yang pertama dia sanggup, dia nilai utility marginal, utility bagi gelas yang pertama. Faham ni? Utility gelas yang pertama adalah UM kosong. Ataupun kalau dia dalam angka, dia sama dengan 100. Kalau dia nak beli lagi, dia masih haus, bagi gelas yang kedua, dia tak mau dia nilai gelas yang kedua itu hasil kepuasan yang diperolehi oleh gelas ataupun dari gelas yang kedua. Ni faham konsepnya. Bukan 2 gelas, tapi gelas yang kedua, tambahan tadi. Yang pertama dia nilai utility-nya adalah 100. Tapi gelas yang kedua dia nilai utility-nya mungkin setakat 60. Apabila dah minum 2 gelas, jumlah utility-nya adalah 100 campur 60. 160. Naik tak? Naik. Ataupun kita sebut gelas yang kedua akan memberi kepuasan tambahan kepada dia sebanyak 60. Faham konsepnya?
Lepas tu dia haus lagi tak? Dia dah kurang haus. Dia relax aja dekat tepi jalan. Kat tepi padang. Kawan dia berebut. Masih berebut. Ada yang nak bayar 50 sen, ada yang nak bayar 60 sen dan sebagainya. Dia masih haus tak? Dia masih haus tapi kurang haus. Dia akan duduk, dia tengok pakcik tu je. Kalau sekarang pakcik cakap, okey, sekarang saya lelong gelas ini 30 sen. Dia beli tak? Dia beli. Maksudnya gelas yang ketiga, dia nilai bahawa utility suitnya adalah sama dengan UM2 atau sama dengan 30. Dia haus lagi tak? Dia dah kurang haus dah, dia relax je. Tengok kawan dia bagi cana kawan dia berebut. Beli. Tapi kalau pakcik tu, okey, sekarang saya jual gelas yang keempat ni 10 sen. Dia beli tak? Dia beli. Okey, maksudnya gelas keempat kepuasan yang diperolehi dari gelas yang keempat adalah sebanyak 10. Okey? Faham? Okey. Faham tak ni konsepnya? Konsepnya kelakuan kita tahu. Kita main bola. Dia duduk rehat tepi padang tu, dia dah minum 4 gelas, dia duduk rehat je. Kadang pakcik tu dah nak habis airnya, ni ada baki sikit ni, saya bagi percuma. Si A ni yang beli tak? Dia ambil tak? Dia ambil. Gelas yang kelima, kena ada ambil, dia akan dapat utility. Tapi cara dia macam mana dia minum? Laju seperti gelas yang pertama? Tidak. Laju seperti gelas yang kedua? Tidak. Laju seperti gelas yang ketiga? Tidak. Laju seperti gelas yang keempat? Tidak. Dia duduk tepi jalan, dia pegang gelas tu, dia duduk relax, kan? Minum perlahan-lahan. Dia sama berbual dengan kawan-kawan. Dia relax, minum perlahan-lahan. Macam tu, kan? Pasal dia tak berapa haus dah. Dia tak haus lagi. Tapi yang dia bagi free, dia ambil lah. Katakan ada seorang kawan dia tadi, yang si B ni tadi. B tadi berebut dengan si A. Si A, kenapa dah sebelahan ni? Relax lah, aku tak berapa haus. Kau ambil ni, gelas yang ke-6. Dia tak mau. Kenapa? Sebab dia tak haus lagi dah. Kalau dipaksa dia minum juga, apa yang akan jadi? Kalau permintaannya akan cuma bawa gelas ke-6, dia akan negatif. Itu yang kadang-kadang kita tengok orang yang main bola tu, dia minum terlalu banyak, dia muntah kan. Ataupun dia pergi ke padang, dia tak boleh lari pasal perutnya dah terlalu kenyang. Terlalu kenyang. Ini maksudnya kecenderungan menggunakan sud. Teori ini mengatakan bahawa semakin banyak kita gunakan barang itu,
Iaitu daripada 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6. Setiap tambahan, faham ni konsepnya Faham Saya cakap pelan-pelan Setiap tambahan gelas yang diambil, yang diminum, akan memberi utility sud ataupun utility tambahan yang semakin rendah. Faham tak? Kita lihat sekali. Gelas yang pertama utilitinya adalah 100. Gelas yang kedua tau, bukan 2 gelas. Kalau 2 gelas tu dah total utility. Tapi utility suit ni tambahan 1 lagi gelas, iaitu daripada gelas 1 kepada gelas yang kedua. Dia utility yang diperolehi semakin rendah. Di sini 60. Yang ketiga, ini maksudnya gelas yang ketiga. Bukan 3 gelas, tapi gelas yang ketiga. Tambahan 1 gelas tu masuk gelas yang ketiga. Utility yang diperolehi adalah sebanyak 30. Gelas yang keempat, tambahan 1 lagi gelas. Utility yang dihasilkan oleh gelas yang keempat hanyalah 10. Gelas yang kelima, utility yang dihasilkan dari gelas yang kelima kosong. Itu yang dia relay, minum sikit-sikit, kadang tak boleh dibuang. Nampak tak biasa kita main bola jaring, berebutkan air. Faham tak? Nampak tak? Ini kita lakukan tau sehari-hari. Jadi kecenderungan menggunakan suit bagi penggunaan satu barang itu, setiap tambahan penggunaan barang itu atau setiap tambahan kuantiti yang digunakan barang itu akan memberi kepuasan yang lebih rendah atau kepuasan suit yang lebih rendah. Suit ini ialah tambahan 1 unit kepada 1, kemudian gelas yang kedua turun, gelas yang ketiga turun lagi, gelas yang keempat dan kelima turun. Sedar tak sedar, keseimbangan pasaran dalam teori ini mengatakan bahawa pengguna akan sanggup membayar barang itu dengan atau sama dengan harga kepuasan dia terima oleh setiap unit barang yang digunakan. Faham tak? Saya katakan, sampai contoh tadi si A tadi, kalau keseimbangan akan pasaran akan berlaku, iaitu urus niaga itu akan berjalan apabila si A ni bayar RM1 kepada pakcik tu bagi gelas yang pertama. Maksudnya dia menilai bahawa gelas yang pertama itu akan memberi kepuasan kalau dinilai dalam wang, dia sama dengan harga barang itu, iaitu sini RM1. Faham? Keseimbangan pasaran akan disebut sebagai akan berlaku iaitu urus niaga akan berlaku jika harga sama dengan utility margin. Ini prinsipnya ini sangat penting ni. Keseimbangan pasaran akan berlaku apabila harga sama dengan utility. Jadi pengguna itu akan sanggup membayar
untuk dapatkan barang itu, kalau dia nilai dalam bentuk wang, iaitu harga yang dia sanggup bayar itu sama dengan utility marginal yang diperolehi daripada penggunaan barang itu. Faham? Bagi barang yang kedua atau gelas yang kedua, dia tak sanggup bayar pada RM4 ada RM1. Berarti kalau tak sanggup bayar RM1, urus niaga tidak akan berlaku. Si A ini tidak akan bayar untuk dapatkan air itu kalau harganya adalah RM1. Iaitu kalau dalam kes ini, kita dapati bahawa P lebih besar daripada margin utility pada titik sini. Saya sudah ke PO lah. Pada titik ini, harga lebih tinggi daripada utility marginal yang diperolehi. Jadi, urus niaga tak berlaku. Faham? Si A akan beli gelas yang kedua kalau harganya pada masa ini ialah P1 sama dengan UM1 sama dengan 0.6 sen. Nampak? Kemudian pada unit yang ketiga, P2 P2 sama dengan UM2 sama dengan, tengok, nampak tak? Jadi keseimbangan akan berlaku apabila harga sama dengan utility. Faham tu? Jadi kalau kita sambungkan titik-titik ini, kita akan dapati keloknya mencerun ke bawah ini. Semakin banyak barang itu kita gunakan, semakin rendah utility suit yang diperolehi atau utility marginal yang diperolehi. Faham? Dan inilah merupakan kelok permintaan. Jadi, kalau kita pergi kedai, kita nak beli buah lah, buah rambutan katakan, kita tengok buah rambutan tu banyak, manis-manis tu, dan kita boleh beri penilaian berapakah utility yang diperolehi bagi setiap tambahan kilo rambutan yang dibeli itu. Katakan itu yang saya dalam teori yang pertama dulu kita dapati bahawa harga tinggi dia beli rendah, beli sedikit. Kalau harga turun dia beli banyak. Jadi kalau di sini, kalau pakcik itu letakkan harganya 60 sen, si A ni berapa banyak dia akan beli? Berapa banyak gelas air yang dibeli? 1 atau 2? 2. Pasal gelas yang kedua itu akan memberi nilai sama dengan 60 sen atau utility suitnya adalah sama 60. Kalau harganya turun kepada 30 sen, si Mamat ini akan beli 3 gelas.
Faham? Jadi teori ini bukan susah. Senang aja. Tengok diri kita. Apa yang kita buat? Kita main bola, penat. Kita berebut air. Air yang gelas yang pertama tu kita sanggup bayar yang tinggi, harga tinggi. Pasal kita betul-betul haus. Itu sebabnya kalau kita lihat dari segi keadaan yang sebenarnya berlaku, kita tengok dalam Bazar Ramadan. Bazar Ramadan itu, orang akan ramai datang pergi bazar, bukan? Ngumpul-ngumpul, senggol-senggolan. Dia tengok kuih, macam-macam jenis kuih. Dia tengok pasal apabila kita puasa, kita lapar, kita haus, kita tengok tiap-tiap barangan yang kita lihat tadi tu akan memberi kepuasan kita yang sangat tinggi. Pasal kita haus, kita lapar. Faham tak? Jadi kalau kita tengok si karipap, sedap. Tengok kuih keria, sedap. Tengok lagi, kuih apa lagi? Apam, sedap. Kita tengok semua ni sedap tau. Semua akan beri kepuasan kita yang tinggi. Pasal kita lapar masa itu. Itulah sebabnya pada bulan puasa, yang pergi ke pasar Ramadan, dia beli kuih bukan satu jenis. Kebiasaannya dia akan beli 2-3 jenis. Kadang dia beli air. Kadang seorang tu beli sampai 2 bekas. 2 plastik dia beli. Apabila dia sampai rumah, masa buka, dia makan kuih yang pertama tu, apam balik tu. Apam balik ke tadi, apa tu? Karipap. Mereka karipap. Karipap yang pertama tu memang sedap. Jadi karipap yang kedua tu dah rasa kurang. Dah tak berebut lagi. Dia beli air sampai 2. Dia minum gelas yang pertama. Wow, bukan main sedap lagi. Lepas tu dia kenyang bukan? Dia rasa kenyang. Dia berebut tak? Apa gelojoh tak dia minum gelas yang kedua? Tidak. Sebab itu pada masa bulan puasa, oleh sebab kita lapar, kita nak belanja apa yang ada duit dalam poket, itu kita nak belanja. Itu sebabnya kita banyak membeli kuih. Kadang nasi pun kita beli, kuih kita beli, air kita beli. Apabila kita balik rumah, apabila kita dah masuk buka saja, sebelum buka kita dah duduk kan dekat meja kan. Kita kira tengok jam. Bila ni? Berapa minit lagi? Berapa saat lagi? Nak azan. Azan aja kita rebut. Rush minum. Habis minum, kenyang. Kalau kuih tadi tengok semua sedap, kita sampai beli 3. Kuih yang pertama yang kita makan. Kuih yang kedua belum kita tahu kita makan. Sebab itu pada masa bulan puasa, orang bising, pembaziran cukup banyak. Memang betul. Pembaziran cukup banyak masa bulan puasa. Orang tidak boleh kawal cara spending dia, cara perbelanjaan dia. Pasal dia tengok semua sedap. Pasal di masa puasa tu dia betul-betul lapar, dia pergi dekat bazar. Itu sebabnya pada masa bulan puasa di bazar Ramadan, orang berebut nak menjual. Sedap tak sedap, orang tengok ramai orang beli kat gerai tu. Orang kata, dia pun beli juga. Sampai rumah, tak makan. Dah bazir yang dibeli sampai kuih sampai 3 jenis, air sampai 2 gelas. Habis 1 gelas, yang 1 gelas lagi dia tak minum. Dah kuihnya terbuang, airnya terbuang. Pembaziran.
Itu tidak boleh diatasi itu. Pasal itu naruri kita. Jadi teori kecurangan mengguna sud, itulah dia mengatakan kelakuan manusia akan menghasilkan kilo permintaan yang mencurang ke bawah daripada kiri kanan. Keseimbangan pasaran akan diperoleh apabila harga sama dengan utility margin. Faham? Saya terangkan ni, konsep ni cukup mudah. Nanti kalau kamu dah faham ini, kamu tengok buku, kamu akan dapat belajar dengan lebih mudah dan mudah dipahami, dan kamu lebih pandai. Jadi ekonomi ini bukan penghafalan, tapi pemahaman. Kita faham diri kita, kita faham kelakuan kita. Inilah yang diterangkan dalam teori ekonomi. Itu yang kamu pelajari. Okey? Sampai sini saya berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.